Suaranya macam orang menjerit kat atas ni. Tapi mengilai je sampai ke sana. Bodoh. Kena. Ya Allah. Ada benda melintas sial. Nak keluar tak? Weh, apa tu weh? Hey, korang yang tengok tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Cerita-cerita ini hanyalah hiburan semata-mata. Jangan sampai terbawa-bawa. Assalamualaikum dan hai guys, saya Sakinah Maswan. Welcome back to my channel. Okay guys, hari ni kita orang kat dalam kereta. So hari ni kita akan cerita-cerita seram dengan kita keluar lah pada rumah. Okay, so korang boleh tengok dah pukul 10.14. Okay, Kira 10 suku lah. kita bukan nak hunting cari hantu, tapi kita nak cerita seram. Sekali pergi dekat location yang kejadian. Ya, location Stay tune. kejadian. So untuk korang yang baru dekat channel Kina, korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okay, Like dan komen. ya betul. Sebab dengan subscribe korang, Kina lebih semangat untuk buat video yang akan datang. So let's go to the story. Okay guys, so kita nak pergi kat location yang pertama. Sampai tu kau cerita je. Okay, ceritanya macam ni. Tak adalah cerita panjang kan. Malam tu, malam PKP lah kan. Minggu ketiga PKP. Faham lah, time start PKP tu semua orang tidur tak tentu kan. Kadang tidur siang, kadang tidur malam. Nak tidur tu waktu je tak tentu lah kan. So aku pun memang tidur tak tentu. Kadang pukul 5 pagi, 6 pagi. Siang tu tidur, kadang malam tu tak tidur. Sampai satu malam tu betul-betul tak tidur. So jadi aku keluar lah, merayat dekat area rumah kan. Sebab dalam sangat tak keluar. Faham tak? Tahu kan time PKP kan. Orang tak boleh keluar, jadi kusut. Malam tu disebabkan takut ada polis ke apa, tiba-tiba malam tu beranikan diri nak keluar. Ingat kan tak ada polis. Betul-betul hari Khamis malam Jumaat, aku pukul 12 tu tak boleh tidur. Dengar lagu pun still tak boleh tidur. Pukul 1 suku tu terdetik hati nak keluar rumah lah. Time tu malam-malam hujan kau kan. Hujan renyai-renyai, petir. Lepas tu makin lama makin lebat. Tapi hati pun nak terkeluar. So aku start kereta, drive lah area rumah kan. Area belakang rumah ni, area sini lah kan. Sekali ada satu tempat aku drive slow tu, aku nak ambil angin. Aku stay sekejap dekat tepi jalan. Aku buka tingkap. Sekali, kau tahu tak aku dengar apa? Dengar suara orang mengilai. Dia suara mengilai dia lain tau. Bukan macam cerita-cerita hantu tak, macam hehehe, bukan. Dia sekali mengilai, suara dia nyaring. Suara dia macam tu, demi Allah. Tapi masa tu biasa aku tak takut tau. Tapi start tiba-tiba tu aku terus jadi meremang. Mata aku berkeliaran. Tapi aku start jalan lagi kereta. Aku mesej kau lah kan. Aku mesej cousin aku ni, si Kina ni. Dan mesej aku punya member, si Wana. Bagi tahu aku dengar suara mengilai. Takut apa-apa terjadi kan. Dan aku send share location. Tepat-tepat time tu pukul 1.30. Nanti saya tunjuk location dekat mana. Sebab location dia ni kawasan perumahan baru. Dulu kat sini Paya Bakau. Tapi start sekarang ni dia dah jadikan bangunan besar. Maybe benda tu dah tak ada tempat tinggal. Merayau lah kat situ. Suara tu nyaring gila. Tapi selamatlah suara tu nyaring. Kalau orang kata kan, kalau suara tu nyaring, benda tu jauh, betul tak? Kalau suara tu slow, benda tu dekat. Masa tu aku dengar suara tu nyaring. Sumpah ni Allah, aku meremang gila. Okey, aku tunjuk kawasan je dekat sini. Kau terus. Okey, sekarang ni kita menuju location yang aku dengar suara tu lah. Nak tahu kat mana? Okey, terus je kan. Terus je. Mana ni? Kau terus tu bangunan ni. Kau lalu kat sini. Aku dengar kat sini. Ni nampak bangunan baru ni. Ni kawasan perumahan baru tau. Apartmen baru. Tapi nampaknya cantik tu. Memang cantik. Tak tahulah walau. Kat sinilah aku dengar. Depan tu. Pukul berapa gila? Pukul 1.30 pagi. Time tu hujan. Aku ni macam ada kebiasaan sikit tau. Kebiasaan yang macam something, tak tahulah. Bila aku rasa sedih, aku pergi kubur arwah aku. Okey kak. Kat sini. Nampak tak depan tu? Depan ni. Depan ni. Kat situ aku berhenti sekejap. Aku dengar kat situ. Sebab benda ni dah tak boleh pusing. Aku dengar kat situ. Wih, seram. Masa tu aku pusing balik. Kau dengar kat situ dia? Tapi suara je bukan kat situ. Suara je belah sini. Suara je dengar kat area sini. Suara je macam orang menjerit kat atas ni. Tapi mengilai je sampai ke sana. Bodoh. Macam tu lah. Adik, aku nak patah balik.
patah balik lah. Weh, Hanya jalan mati. Seram tu weh kat depan tu. Sikit. Ya Allah, Adi. So kita beredar daripada tempat ni. Ni apartmen baru ni tau. Tak Tapi tahu. kenapa aku rasa serius ni, memang bila kau cakap macam tu kan, aku rasa macam memang seram tu tempat tu. Sebab tu tempat rumah paling ujung. Betul tak? Kawasan perumahan paling ujung. Sebab aku tak pernah lagi pergi sampai sana. Kau tak tahu kan? Sebab kau yalah aku daripada kubur mak aku depan tu terus je. Sebab ingat jalan, ingat dah boleh pusing sampai situ. Terdengar orang tu mengilai. Suara perempuan mengilai sangat kuat. Seram juga. Seram. Okey, so ada cerita lagi tak yang kau pernah jumpa in person ke, ataupun kau pernah rasai yang lain-lain? Okey, kejadian dia macam ni. Masa tu aku sendiri kerja dekat company lama lah kan. Okey. Masa tu ada outing. Ingat tak yang kita outing dulu dekat Pulau Sibu? Okey, tahu. Sekarang pulau tu dah tutup. Kan? Last kita pergi sebelum tutup, lepas tu kita lah pengunjung terakhir. Oh. Kita pengunjung terakhir kat Pulau Sibu tu. Dekat resort, apa benda resort je memang cantik luas, tapi tak ada orang check in selain kita punya company saja. Okey. Masa tu aku dapat bilik seorang. Ingat tak? Aku ada dapat bilik seorang dekat bilik atas bukit. Oh, aku tahu sebab aku suka bilik macam tu kan. Atas bukit. Bilik aku atas bukit. Sebelah aku tak ada orang, sebelah kanan aku ada orang. Okey. Rumah je macam bercantum. Tapi pintu bilik tu boleh buka lah untuk connect dengan bilik sebelah je. Tapi masa tu aku dapat bilik seorang, aku tidur seorang dan aku tak tidur seorang. Masa tu kita orang jalan-jalan lah kan. Malam tu kan ada jalan-jalan kan, masa outing tu kan. Dekat Pulau Sibu tu pusing pantai apa semua. Okey, malam tu macam ni cerita dia. Malam tu aku tak boleh tidur. Jadi aku tidur dekat satu bilik member lah ni kan. Bilik dengan akak tu kita tak kisahlah kan. Campur je tidur dengan bilik akak tu. Dalam bilik akak tu ada akak tu, kawan dia, lagi seorang dan lagi seorang budak perempuan. Budak perempuan ni keluar seorang-seorang. Lepas tu jumpa kawan dia yang dekat bilik lain lah kan. Dating lah ceritanya. Lepas tu tiba-tiba dia balik. Dia balik tu dia bagi tahu kita orang, "Woi, kau tahu tak masa aku dating ada kakak dekat atas pokok tu tengah perhatikan kita orang." Aduh. Dia boleh je dating bawah pokok dekat pulau tu. Pulau yang tak pernah pergi. Dia dating kat situ. Apa benda? Lepas tu dia terus balik masuk bilik kita orang tanpa cuci kaki, basuh muka semua, dia terus duduk tempat tidur bagi tahu kita orang. Ya ke? Malam tu betul-betul cerita tu betul-betul. Kawasan perkuburan. Adi. Nak singgah tak aku? Tak payah, jangan. Kau tahu tak, bila kita cerita, lepas tu kita jalan macam ni kan, tempat yang macam sunyi ataupun malam macam ni, aku rasa macam ada sedikit rasa gerun. Siapa ni kita kau ni? Okey. Masa tu kita orang dah baring-baring, tiba-tiba member kita orang tu balik lah. Yang CCTV bukan nama sebenar tu. Weh, kau tahu tak masa aku dating tu, aku perasan macam ada perasan ada kakak tu pandang kita orang dekat atas pokok. Terus kita orang cabut balik. Tu dia terus balik bilik kita orang tanpa cuci kaki, tanpa basuh muka, tanpa mandi, terus duduk tempat tidur. Lepas tu kita ada bising-bising bawa dia mandi. Kejadian ni macam ni pula. Malam tu aku dah penat lepas snorkeling semua tu kan. Malam tu jugalah kita orang memang dah penat. Terus balik bilik tidur. Adi apa? Bulan. Adi. Subhanallah, cantik weh. Serius weh lawa tu. La haula wala kau. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Dia mengambang weh. Dia kira bulan mengambang. Serius Ambil gambar, ambil video. Okay guys, kau nampak tak tu? Bulan mengambang. Bulan mengambang. Tapi subhanallah memang cantik sangat. Okey, disambung ni cerita kau ni. Okey, nak disambungkan cerita. Okey, lepas tu kejadian dia pula macam ni yang kita orang rasa. Malam tu kita orang tengah nak tidur. Okey. Yang akak yang tu dah tidur. Dengan member dia tidur. Yang aku ni separuh tidur, tahu tak? Antara separuh tidur dan tak tidur. Macam nak terlelap tapi tak nak terlelap. Macam kau tidur, tapi kau boleh macam mata kau separuh tidur gitu, separuh terbuka. Bukan separuh terbuka, hampir nak tutup semua. Tapi antara tidur tak tidur. Bila orang panggil kau boleh dengar lah kan. Okey, faham. Okey, macam ni. Aku kan disebabkan aku duduk bilik seorang, jadi aku takut aku tidur bilik diorang lah kan. Jadi diorang bagi aku katil yang lagi satu lah, nak tingkap. Tingkap tu langsir je macam tak boleh tarik habis lah kan. Kan langsir macam bilik hotel kan, chalet tu tak boleh tarik habis. Dia macam tarik suku tau.
hampir penuh, tapi yang ujung tu tak tertutup. Faham tak? Langsir warna putih. Oh faham. Putih ke krim ke macam tu. Ha? Nak tarik tapi tak habis. So kita orang lantak je lah. Yang aku tarik tak habis sebab takut pagi-pagi bangun silau kan. Jadi kita orang biarkan je lah macam tu. Time aku tidur tu, aku menghadap muka aku tu menghadap tingkap tu lah. Kan? Bila aku tidur tu dalam pukul 9.45 macam tu, bila aku nak tidur tu, aku nampak memang semua tidur memang tak tutup habis lah. Tiba-tiba bila aku macam dah mamai kan, antara tidur tak tidur, aku merasa tingkap tu dah tutup habis. Dia tutup habis. Yang aku pun mata aku macam terbuai mimpi ke tak mimpi macam tu. Pandang ke atas sekali, aku nampak kepala dia tertutup. Macam ada macam orang berdiri kat atas tingkap tu, rambut dia panjang tertutup macam tu. Tutup tingkap tu semua. Tahu tak situasi macam tingkap tu? Ke tingkap kan yang tak tutup habis tapi ditutup oleh kakak tu. Oh aku tahu. Dia berdiri macam berdiri ke duduk dekat situ. Sebab tingkap tu kan kau cakap tadi kan tingkap tu tak boleh tutup habis. Memang dah sampai situ. Sangkut. Tiba-tiba je masa kau nak tidur, antara tak tidur tu aku dah tidur tapi macam mamai lagi lah kan. Bangun separuh mata macam tu kan. Hampir nak tidur lah kan. Aku macam perasan lah. Sebab sejuk sangat aku tarik selimut. Mula-mula macam ni, aku tak bawa selimut. Aku pakailah towel kan. Tiba-tiba aku rasa macam kita dah tutup aircon dah. Kita buka kipas. Aku rasa macam orang tiup kat sini-sini, belah-belah sini. makin sejuk lah. Makin sejuk. So aku pusing lah menghadap tingkap. Kan aku pusing menghadap tingkap. Sekali aku antara tidur tak tidur tu kan, macam mata aku tu macam separuh tutup, tapi aku nampak lah kan orang lalu lalang. Macam kalau orang lalang boleh nampak lah. Tapi masa tu lampu dah tutup sama-sama, aku nampak tingkap tu dah tertutup habis. Tingkap tu dah tutup habis. Tapi mata aku macam mengilai lagi. Tengok scan lagi lah. Kenapa tutup tak habis? Atas dia macam gelap-gelap gitu. Melilau lagi lah mata kau. Mengilau lagi. Macam tidur tak tidur. Nak tidur tapi Sil tengok macam tu. Apa dia punya kainnya tak adalah panjang mana dia tu, tapi dia tutup tingkap tu lah. Dengan rambut dia tak nampak muka. Memang tak tunjuk muka ke apa. Dalam hati aku apa tau, malas nak layan sebab aku dah terlalu penat. Dan hati aku macam setan betul lah dia ni. Nak tidur pun dia kacau. Lantak kau lah. Kau memang setan pun. Tapi memang time tu aku memang penat. Malah nak layan aku tidur je lah. Tapi takut juga sebenarnya. Disebabkan terlalu penat, tidur je lah. Nak buat macam mana kan. Besok je aku cerita pula dengan akak sebelah aku. Rupanya dia pun perasan. Oh ya. Dia pun macam ada rasa something. Dia tanya aku macam ni, Di, kau buka aircon ke malam tadi? Tak lah, buka kipas. Kan kita orang tutup kipas. Kenapa rasa macam kau buka aircon tiup-tiup dekat badan aku? Kata dia. Tak adalah kak, sumpah tak buka aircon. Rupanya bukan aku je yang rasa. Dia orang pun rasa juga. Mula aku rasa macam tiup-tiup kat sini. Tu aku tu dah menghadap berpaling daripada tingkap tu. Tapi disebabkan dia tiup-tiup, aku pusing balik. Tu aku ternampak benda tu kau. Kau rasa? Besoknya aku cerita kat dia orang lah. Seram doh. Terus aku tak tidur dengan bilik aku. Dah lah, itu malam pertama. Malam kedua dengan tiga kita orang tak tidur kau. Kita kat situ kan 3 hari 2 malam. Okay, so ada cerita lain tak dia, yang cerita seram lain? Ada? So hari ni, episod ni adalah semua cerita tentang pengalaman Nadi. Kina tak nak cerita pengalaman Kina. Minggu depan korang kena stay tune untuk Kina untuk cerita next story yang lebih gempak. Pengalaman seram penonton. Wah, Kina dah baca dah email. Pengalaman seram dia memang best. Kina rasa macam, ya Allah, kalau Kina berada di situation tu, Kina akan rasa macam, ya Allah, seram gila. Ni soal agama kita ni. Ni pun ada penunggu dia juga. Kena. Ya Allah, Ada benda melintas sial. Nak keluar tak? weh, apa tu weh? Nak keluar, nak tengok tak? Weh, jap, apa Kejap. Adi, apa weh? Tak tahu lah yang kat sini tadi tu Yang bawah ni, bawah tu. Jom balik lah. Ya, tak. Jom balik. Macam kau langgar something. Jom balik. Fikirlah, jomlah sambung sampai sini je lah, tak sedati lah. Okay guys, korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okay, dan stay tune untuk next video. Ya Allah. Okay. Gelap. Okay. Bye guys.